Okey, bertemu kita topik nombor nisbah untuk matematik tingkatan 1. Kali ini kita akan masuk topik 1.1 iaitu integer. Lepas tu kita akan masuk 1.2. Okey, kita kenali dulu apa itu integer. Dekat topik ni kita akan mengenali nombor, iaitu integer ni adalah nombor bulat. Okey. Dan dalam topik ni juga kita akan mengenali nombor positif dan nombor negatif. Untuk nombor positif atau integer positif, biasanya nombor yang tiada simbol apa-apa ke depan, 3, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah sejuta tu adalah nombor positif. Nombor negatif ni dia ada negatif kat depan. Okey, contoh negatif 10, negatif 4.5. Okey, ini adalah nombor negatif, kita panggil simbol negatif. Tapi sekarang kita berbalik pada topik, iaitu kita nak mengenali integer. Apa itu integer? Ingat ya, integer tu apa? Integer tu adalah nombor bulat. Nombor bulat, nombor bukan nombor pecahan ataupun nombor perpuluhan. Dia tiada nombor angka untuk titik-titik ke belakang. Okey, kalau pecahan ni dia nombor dalam bentuk perpuluhan, sebenarnya dalam bentuk pecahan. Nombor perpuluhan pula dia ada titik belakang. Jadi nombor pecahan dan juga nombor perpuluhan dia bukan nombor integer. Dia itu bukan integer. Okey, bukan integer. Yang integer ni adalah nombor bulat seperti negatif 2, negatif sejuta ke, negatif 3 ke, dia adalah integer. Kita panggil dia integer negatif. Yang ni pula integer positif. Okey, 4 dengan 6 pun integer positif. Kenapa kita tak letak simbol tambah depan? Okey, untuk integer positif ni kita tak letak positif depan pun tak apa. Nak letak pun boleh, tak salah. Okey, kosong pun juga adalah integer. Jadi dekat topik ni kita akan mengenali integer ni adalah nombor bulat. Selain daripada nombor bulat, iaitu nombor pecahan dan nombor perpuluhan, tak kisahlah dia positif ke dan negatif ke, dia bukan integer. Yang integer ni dia tiada titik perpuluhan belakang ataupun pecahan. Okey, contohlah cikgu bagi negatif 1, 2/3. Okey, ni integer ke bukan? Ini adalah bukan integer. Kenapa? Sebab dia ada pecahan. Okey, 1.23 ini bukan integer sebab dia nombor perpuluhan. Okey, dia tak kisahlah dia negatif ke positif ke depan. Kalau dia perpuluhan ataupun ada pecahan, dia bukan integer. Okey, yang integer ni dia adalah nombor bulat. Sama ada kosong, positif ataupun negatif nombor tersebut. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya nombor positif dan negatif tadi. Okey, kita wakilkan nombor positif dan negatif ini dalam situasi kehidupan harian kita. Okey, dekat sini kita nampak ada gambar rajah ni, tingkat 2, tingkat 1, tingkat bawah dan juga tingkat 1 bawah tanah, ground floor ni . Okey, lift naik 2 tingkat ditulis dalam bentuk positif 2 atau 2 sebab dia naik. Kalau ke atas dia akan jadi positif, nilai positif. Ataupun ditulis 2. Ingat lagi cikgu kata, kalau positif ni tak semestinya kita tulis tambah 2 ataupun tak tulis simbol pun, dia adalah positif. Kalau dia turun, dia adalah mewakili negatif. Dia turun ke bawah dalam kehidupan harian, ke belakang, ke bawah, dia adalah negatif. Ke bawah, dia ke belakang, dia adalah negatif. Ke depan, ke atas, okey, dia adalah positif. Okey, tengok gurun Sahara. Okey, suhunya adalah 45 darjah Celsius dan ditulis dalam bentuk positif 45 ataupun 45. Janganlah kamu tulis negatif sebab suhu dia panas. Negatif ni suhu dia sejuk. Okey, tengok ni. Okey, ni adalah suhu di glacier ni, tempat sejuk lah di kutub, iaitu 10 darjah Celsius. Di bawah 0 darjah Celsius. Maksudnya di bawah 0 darjah Celsius, bawah dia adalah negatif 10 kita tulis. Kalau atas dia akan jadi positif. Nombor positif 0, 1, 2, 3 macam tu. Okey. Jadi nombor yang ditulis tanda positif atau tanpa tanda
dikenali sebagai nombor positif. Nombor yang ditanda dengan simbol tolak dia adalah nombor negatif. Okey. Nombor positif dan nombor negatif ni kita boleh wakilkan kepada garis nombor. Inilah dipanggilkan garis nombor. Di mana kita tahu kosong dia tiada nilai, belakang kosong ni dah ada nilai. Kamu tahu? Okey, dia ke kiri ni dia akan jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, makin kecil. Negatif lepas negatif 3, negatif 4. Negatif juta di mana? Kalau negatif juta belakang nombor 3 ni jauh lagi belakang. Jadi cikgu ada soalan. Kosong dan negatif sejuta. Yang mana lagi besar? Mana lagi besar? Mana lagi besar? Okey, yang besar adalah kosong. Okey, kosong adalah lagi besar. Dia makin ke kanan dia adalah nombor besar. Jadi ke arah sini dia adalah nombor besar. Dia ke kiri nombor kecil, nombor negatif. Okey, kita tak kisahlah negatif berbilion-bilion ke, dia negatif ni maksud dia berhutang. Dia makin kecil nilai dia. Okey. Kalau dia positif, maksudnya keuntungan kita, dia makin membesar. Tengok ni, nombor positif adalah nombor yang membesar ke depan. Okey, boleh faham? Itu adalah garis nombor, mana kita nak mewakili nombor pada satu garis. Okey, seterusnya kita nak melengkapkan garis nombor berikut. Okey, kita tengok dekat sini, kita ada di sini ada tunjuk dah cara penyelesaian dia. Contoh ni, okey, di mana dia bagi negatif 36, negatif 6 dan juga negatif 36. Daripada 4 kotak tersebut, macam mana kita nak masukkan nilai dari mana satu? Jangan main letak sebarangan ya. Okey, yang dibagi adalah negatif 12 sahaja. Daripada garis nombor cikgu ajar tadi, ke kanan, ke arah sini adalah nombor positif. Okey, makin membesar. Ni negatif cikgu. Yelah, makin membesar lah. Ke arah sana dia akan jadi kosong. Ke arah sana akan jadi kosong. Ke arah ke kiri dia akan makin negatif. Makin mengecil, makin mengecil. Negatif sejuta ke belakang sana, ke kiri. Okey, ke kanan dulu. Okey, kita tengok. Yang besar daripada negatif 12. Mana satu cikgu kita tahu dia besar. Okey, besar mestilah dia positif. Okey, ni besar. Lagi besar lagi. Cikgu semua negatif ni. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Tahu garis nombor tadi kosong tengah-tengah sini kan. Sini negatif 1. Negatif 2. Jadi negatif 12 sini. Jadi ke kanan dia mestilah negatif 11. Negatif 10. Jadi kamu carilah negatif 11. Negatif 10. Negatif apa lagi ada? Negatif 6. Jadi negatif 6 dan 6. Jadi negatif 6 dengan 6 mana lagi besar? Nombor 6 positif lagi paling besar. Okey, negatif 6 adalah lebih besar daripada negatif 12. Okey, sebab kosong dia berada atas lagi daripada negatif 6. Ingat ya, lepas tu dia akan negatif 1. Ingat balik garis nombor yang ni, tengok ni. Sini kosong. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ke belakang sana ada negatif 6. Negatif juta pun sebelah sana lagi. Sebelah sana ke kiri. Okey. Okey. Settle dah dua nombor ni. Nombor ni pula. Okey, kita tengok nombor mana yang paling besar sini. Paling kecil. Besar pula paling kecil. Negatif paling kecil. Nombor dia macam negatif juta dengan kosong. Negatif juta lagi kecil. Jadi yang ni negatif 36 dengan negatif 30. Negatif 36 lah yang paling kecil. Jadi di sini kita letak negatif 36. Negatif 30. Ingat balik, negatif sejuta adalah kecil berbanding kosong. Dia makin besar. Walaupun depan dia besar, dia ada negatif. Nombor dia adalah lagi kecil. Okey. Itu dia. Okey, cuba kita tengok contoh ni pula. Lengkapkan garis nombor berikut.
Okey, kita tahu tadi, ingat balik. Kosong berada tengah-tengah, positif berada sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Jadi betul lah garis nombor ni, negatif adalah duduk sebelah kiri, kanan adalah positif. Jadi negatif 4 ni, jadi sini cikgu apa? Jadi positif lah. Yalah, kita tengok dulu. Ke arah ke kanan, dia mesti ada negatif 3, negatif 2. Kan garis nombor tadi kan, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Yang ni 4 dah. Jadi kita tengok. Kotak ni berada tengah-tengah antara 4 dengan negatif 4. Yang ni ada berapa? 1, 2, 3. Okey. Yang ni pula daripada 4 ni ada 3. 1, 2, 3. Jadi nilai tengah-tengah ni adalah kosong. Kita dah dapat dah kosong sini. Okey, kita dah dapat. Kita tahu maksudnya pergerakan dia tu adalah 4 ke atas. Okey, kosong pergi 4, 4. 4 makin ke kanan makin bertambah. 4 tambah 4 jadilah 4. Yang ni pula kosong tolak 4, negatif 4. Nampak tak? Negatif 4 tolak lagi 4. Macam mana cikgu negatif 4 tolak 4? Okey, kita tahu. Lepas nanti cikgu akan ajar lagi. Okey, kita tengok itu proses operasi penambahan dan penolakan. Okay, untuk nombor positif dan negatif. Okey, kita tahu negatif 4 ke sana negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Jadi dia bergerak 4 angka kan. 5, 6, 7, 8. Jadi dia negatif 8, 4 angka. Yang ni gerak 4 angka. Negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12. Betul lah ngam kan? Nampak konsep dia tu. Dia bergerak 4. Okey, kita tengok soalan nombor bawah pula. Okay, ni macam mana cikgu? Okey, kita tengok yang dekat antara ni. Negatif 32 dengan 24 ni. Okey. Tu kan. Nombor ke kanan dia makin, nombor dia besar tapi sebenarnya dia adalah nombor paling kecil. Jadi 32 pergi 24 ni berapa kamu rasa ni? Okey, cubalah kamu tolak dulu. 32 tolak 24. Kamu andaikan nombor negatif ni tiada. Ataupun kamu boleh buat teknik macam negatif 32 tadi kan. Okey. Lepas tu dah ada negatif 31, negatif 30, negatif 29, negatif 28, makin ke kanan negatif 27, negatif 26, negatif 25. Okey, jadi berapa ni daripada 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik 8 jadi 32. Okey, jadi maksudnya 32 ni kalau naik 8 jadi 40. Jangan lupa ada negatif sebab dia makin ke kiri negatif. Okey, 48 tambah 8 lagi jadi 56. Jangan lupa ada negatif. Nombor negatif 56 ni lagi kecil berbanding negatif 48. Okey, jadi yang ni cikgu. Okey, nombor 24. Okey, pergi ke arah ke kanan dia akan nombor makin membesar. Tapi hakikat kita nampak nombor dia makin kecil. Jadi kita andaikan negatif ni tiada, 24 tolak 8. Okey, tolak 8 jadi 16. Iaitu negatif 16. Okey, cuba kamu buat 16 tambah 8 jadi 24. 24 tambah 8 32. Betul kan? 32 tambah 8 40. 40 tambah 8 negatif 48. 48. Jadi semua ni adalah negatif, tiada nombor positif. Jadi cikgu ulang balik, negatif 56 dengan negatif 16, nombor paling kecil adalah negatif 56. Walaupun nombor dia nampak besar, tapi hakikat dia negatif tu mewakili makin kecil. Makin besar suatu nombor, tapi kalau ada negatif di depan dia adalah nombor paling kecil, integer paling kecil. Okey. Okey, untuk operasi menambah dan menolak bagi melibatkan integer ni, okey. Asas aritmetik kita ni, okey. Dekat sini tambah dengan tolak sahaja. Sebelum tu dia ada dua kaedah, bukan dua kaedah, maksudnya dua step yang perlu kamu tahu untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, soalan A ni 6 tambah
tambah positif 2. Jadi berapa? Boleh guna kalkulator, tapi jawapan memang betul. Tapi dia akan membuatkan otak kamu jadi lemah. Ini adalah asas kepada semua matematik untuk SPM, untuk semualah peringkat universiti ke apa. Yang ni kamu kena mahir. Jangan guna kalkulator. Okey. Okey. Step pertama yang perlu kamu tahu adalah ini step pertama. Apa yang perlu kamu tahu iaitu kalau simbol tambah dengan tambah dia akan menghasilkan tambah. Kamu kena ingat ya. Simbol tambah dengan tolak dia akan jadi tolak. Ada tolak je terus tolak. Tolak dengan tambah ada tolak je terus tolak. Tapi kalau ada tolak dengan tolak dia akan jadi tambah. Okey, yang ni kamu kena ingat. Okay, step pertama ni kamu kena ingat. Okay, lepas tu step yang kedua, untuk jawapan last dia sama ada positif atau negatif. Lihat pada nombor besar. Apa maksud dia ni? Okey. Nanti kita buat dulu. Kita cuba selesaikan dia dulu. Okey, soalan pertama. Yang ni cikgu nak kamu tulis Okey, cikgu nak kamu salin ni semua ni. Step 1, macam mana cara pengiraan dia itu. Kamu kena ingat dia punya, kalau simbol tambah dengan tambah dia menghasilkan tambah, tambah dengan tolak jadi tolak, tolak dengan tambah jadi tolak, tolak dengan tolak jadi tambah. Okay, step kedua, untuk tahu jawapan dia positif atau negatif, kita lihat pada nombor besar. Okay. Soalan A tadi, 6 tambah positif 2. Okay. Tambah dengan tambah, dia akan jadi tambah, tambah jadi tambah. Okay. Jawapan dia akan jadi simbol 2 ni tambah-tambah jadi tambah. 6 tambah 2 jadi 8. Okey, nak tahu dia jawapan dia step yang kedua pula, kita dah guna step pertama. Step pertama di mana tambah dengan tambah. Tambah dengan tambah dia akan jadi tambah. Sebab itulah tambah dengan tambah akan jadi tambah. Nampak? Okey, step kedua, untuk tahu jawapan sama ada positif negatif, kita tengok yang besar. Maksudnya 6 dengan 2 ni mana yang lagi besar? 6 dengan 2. 6. Okey, 6 depan dia apa? Depan dia tiada apa-apa simbol. Maksudnya depan dia positif. Jawapan dia positif lah. Okey, itu untuk soalan A. Kita cuba tengok soalan B. Okey, soalan B di mana negatif 4 tambah tolak negatif 3. Okey. Ini akan jadi negatif 4. Ni tambah tolak. Tengok. Tambah dengan tolak. Ada je tolak terus tolak. Jadi tolak. Okey. Lepas tu, belum selesai lagi. Tolak jadi tambah. Apa yang nak tambah cikgu? 4 dengan 3 ni tambah. 4 dengan 3 tambah jadi 7. Okey. Untuk tahu jawapan dia positif ke negatif. Okey. Nak tahu dia positif negatif. Kita tengok yang besar. 4 dengan 3 mana lagi besar? 4. Okey. Depan 4 ada simbol negatif. Jadi jawapan dia negatif 7. Itulah konsep dia. Maksudnya untuk step kedua ni kita nak tahu jawapan dia positif atau negatif. Kita tengok langkah kerja yang sebelumnya, iaitu ada 2 nombor sebelumnya tu, kita tengok yang mana besar. Contoh soalan A, 6 dengan 2 mana lagi besar? 6. Depan dia positif sebab tiada simbol dia adalah positif, jadi jawapan dia positif. Yang ini pula 4 dengan 3 depan. Okey, 4 dengan 3 mana lagi besar? 4 lagi besar. Jangan kamu tengok yang kalau cikgu ajar tadi negatif 4 dengan negatif 3 lagi besar. Tapi untuk pengiraan ni sahaja kamu kena ingat, kamu andaikan negatif ni tiada,
kamu tengok nombor 4 dengan 3, mana besar? 4 dengan 3, 4. Okey, depan 4 ada negatif. Jadi jawapan dia negatif 7. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan C. Kamu kena cuba 2-3 kali soalan, barulah kamu akan faham. Okey, tengok soalan C. Soalan C tadi. Okey, 3 tolak positif 2. C tadi 3 tolak positif 2. Okey, sama dengan tolak tambah, dia akan jadi, kita tengok balik tadi, tolak tambah jadi tolak. Jadi tolak dengan tambah ni tadi dia akan jadi tolak 2. Okey, 3 tolak 2 jadi 1. Okey, nak tahu dia positif negatif, tengok yang besar. 3 dengan 2 mana lagi besar? 3. Depan 3 positif. Jadi jawapan dia positif 1. Senang kan? Okey, cuba D pula. Okay. Soalan D, negatif 2 tolak negatif 4. Okay. Yang ni, yang berlaga macam ni, kita gabungkan dia dulu. Tolak-tolak jadi tambah. Okay. Yang ni pula tolak 2. Jadi tolak tambah jadi apa? Tolak tambah, tolak jadi tambah. Tolak tambah adalah tolak. Senang je kamu nak tahu. Tambah tolak, tolak tambah, dua-dua menghasilkan tolak. Okey, jadi 2 tolak tambah menghasilkan tolak. Jadi 2 tolak 4 berapa? Kalau kamu tak boleh nak tahu, ambil 4 tolak 2. 4 tolak 2 adalah 2. Okey, nak tahu dia jawapan dia positif atau negatif, tengok yang besar. 4 dengan 2 mana lagi besar? 4 dengan 2, 4. Depan 4 ada simbol positif. Jawapan dia positif 2. Okay. Cikgu nak letak simbol pun boleh. Tak nak letak pun boleh. Positif boleh letak simbol ataupun tak payah letak. Boleh Boleh faham Okey, untuk E pula. Okay, kita buatkan satu persatu. E negatif 8 tambah negatif 2. Okey. Yang ni dia tak ada geng, yang ni ada geng. Tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak. Ingat terus, kalau ada salah satu tolak jadi tolak. Tolak 2. Okey. Tolak-tolak jadi tambah. Lain pula kalau tolak-tolak jadi tambah. Okey, kita tambah. 8 tambah 2, 10. Okey. Guna step kedua pula nak tahu jawapan dia positif negatif, tengok yang besar. 8 dengan 2 mana besar? 8. Depan 8 ada negatif. Jadi negatif 10. Senang. Okey. F dia pula. F 6 tolak positif 3. Okey. Ini positif Okey, tolak tambah dia akan jadi apa? Tolak tambah. Ada salah satu tolak je terus tolak. 6 tolak 3. 6 tolak 3 senang 3. Okey, confirm lah jawapan dia positif sebab 6 besar, depan dia positif. Jadi 3. Okey, lepas F kita try G pula. Okey, G di mana 9 tambah 4. Okey, 9 tambah 4. Tambah dengan tambah akan menghasilkan tambah. 9 tambah 4 jadi 13. Okey, untuk matematik kamu kena pandai sifir, kena pandai tambah tolak, kena pandai positif negatif. Itu asas kepada matematik. Kalau benda-benda macam ni kamu lemah, susah. Okey, lagi satu, cara menganggar. Tak perlu kamu tekan. Contohlah 9 tambah 4, terus kamu tahu 13. Biasanya kalau pelajar lemah, dia akan cuba 9 tambah 4. Guna jari. 9, 10, 11, 12, 13. Macam tu memang slow sikit. Kamu kena tahu 9 tambah 3, 12 terus. 9 tambah 5, 14. Kenapa jadi macam tu? Sebab 9 ni dia nak jadi 10, dia kurang 1. Dia perlu ambil 1 di sini. Jadi yang 4 ni kurang 1 jadi 13. Macam tu. Itu cara menganggar. Okey.
Tak perlu guna kalkulator. Soalan terakhir H. Mana H ni adalah negatif 5 tolak negatif 3. Yang ni bergabung ni akan tolak-tolak jadi tambah. Yang ni negatif 5 tambah 3. Tolak tambah, ingat balik kalau ada salah satu tolak dengan satu tambah dia akan jadi tolak. Jadi tolaklah jawapan dia. 5 tolak 3 jadi 2. Belum selesai lagi step kedua. Kita nak tahu jawapan dia positif negatif. Tengok yang besar. 5 dengan 3 mana lagi besar? 5. Depan dia ada negatif. Jadi jawapan dia negatif 2. Okey, itu sahaja. Okey. Kita akan jumpa lagi pada topik yang akan datang untuk operasi pendarapan dan juga pembahagian. Okey, untuk inilah untuk nombor positif dan nombor negatif tersebut. Okey, jumpa lagi. Salam.